40, 60 tahun yang lampau kita dah siapkan persiapan untuk mati kita. Kerana inilah persiapan kita. Sebab itu saya dah bincang hadis daripada Abu Ya'la Shaddad bin Aus radhiyallahu anhu tentang apa yang Nabi kata, al-kayyis mandana nafsahu wa amila lima ba'dal maut. Yang dikatakan orang itu bijak apabila dia banyak muhasabah diri dia dan dia menyiapkan persiapan untuk matinya. Jadi kata Ibrahim bin Adham, antara sebab doa kamu Allah tolak, kamu telah berkata bahawa mati itu benar, tetapi kamu tidak bersedia baginya. Yang ke-9 sahabat, kamu bangun dari tidur, lalu kamu ceritakan segala keaiban manusia, tetapi kamu lupa keaiban kamu sendiri. Kita bangun tidur, kita menceritakan apa dia? Keaiban orang. Kita ceritakan keaiban orang. Kita masuk Facebook, kita masuk dalam Twitter, kita masuk WhatsApp group, kita sebar berita palsu, kita tambah berita fitnah, kita aibkan orang dalam keadaan kita ni mati. Benda tu masih lagi berlegar dalam Facebook. Orang sampai menyampaikan. Dalam keadaan kita ni payah nak melakukan kebaikan, kita lihat dalam keadaan ini lidah tidak bertulang. Dalam konsep wahal yakubun nasa ala nari fin nari ujuhum aw manakhiruhum min hasaidi alsinatihim, kata Nabi. Kalau mengikutkan makna hadis itu, berapa ramai orang yang masuk dalam neraka, diheret muka dan hidungnya dalam neraka Allah akibat kerja buat lidah yang tidak bertulang. Dalam konsep bercakap, berkata, daripada lidah ini lahirnya fitnah, lahirnya mengumpat, lahirnya gelak yang boleh membawa kepada dosa. Dalam keadaan semuanya mari di sini namimah, sebar berita dusta, tetapi dalam praktikalnya semua yang ada kat sini datang dari hati ni. Bila hati ni kena virus, dia keluar kat sini, dia keluar kat jari, sebab inilah pusat pentadbiran dia, HQ dia sini. Bila sini dia rosak, tangan jari rosak, kaki rosak, mata rosak, telinga rosak, lidah rosak, pemikiran rosak, semua pakat kena virus, dia akan menghasilkan benda-benda yang kotor, yang hitam, yang jijik, yang rosak, dalam keadaan dia tak rasa benda tu dosa. Yang tu kita akan bincang lumat nanti insya-Allah. Jadi nak sebutnya apa dia? Kita ni cerita aib orang, sedangkan aib kita ni terlalu banyak. Kalau Allah cerita tentang aib kita ni ibarat bangkai yang busuk. Tak ada siapa nak dekat dengan kita, tuan-tuan. Sebab tu kita buka-buka tadi kita doa, Allahumma aslih qulubana wa azzil uyubana. Wahai Allah, perelokkan hati kami. Wahai Allah, cabutkan keaiban-keaiban dari kami. Sebabkan Allah tutupkan aib kita lah pada hari ini, menyebabkan orang tak nampak. Sebenarnya Allah dah tutup. Dalam keadaan Allah menutup aib kita, kita pergi buka aib orang. Allahu Akbar. Kita nak buka aib orang. Dalam keadaan banyak lagi aib-aib kita, yang mana kalau orang nak buka, kalau manusia nak buka, tak cukup tanah kita lari dalam keadaan ini. Ya salam. Kemudian tuan-tuan yang ke-10, kamu kebumikan mayat-mayat manusia, tetapi kamu tidak mengambil iktibar, pelajaran daripada mereka. Kita tengok orang mati, kita tak ada rasa apa-apa. Sebab itu jumlah kematian sebab COVID-19 ini dah berapa? 70 lebih saya tengok. Sebab itu kita melihat ia sebagai satu peringatan, satu tazkirah. Kalaulah dah 73, kalau 74 tu aku agak-agak macam mana bila aku mati. Agak-agak kalau aku mati ni, malam pertama ke alam barzah tu macam mana sorang-sorang. Dalam kubur yang gelap. Kubur aku ni besok terang ataupun gelap. Kubur aku ni sempit ataupun kubur aku ni luas. Kubur aku ni macam mana? Siapa nak teman aku? Dalam hadis disebutkan, apabila orang tu baik, ada laki-laki yang sangat cantik, muka yang berseri-seri. Bila kita tengok tak puas mata memandang, duduk teman kita. Itulah amalan kita. Itulah amal-amal kita yang soleh, yang menemani kita. Begitu juga kalau orang jahat, dalam keadaan kuburnya sempit, dalam keadaan gelap gelita, ada pula satu binatang, namanya sejenis binatang ular, namanya tinun. Berapa ekor ada? Ada 70 ekor.
Yang mana Nabi sebutkan dalam sepotong hadis, kalau setitis bisanya jatuh ke tanah, hancur berkecai bumi ini jadinya. Dalam keadaan itulah gambaran. Dihempit oleh bumi, siang dan malam, pagi dan petang. Dia minta, bilakah kiamat? Bilakah kiamat? Sedangkan kiamat itu lebih dahsyat daripada apa yang dia perolehi di alam barzah. Wa na'udzubillahi min dzalik. Kalau kita yang mati, apa perasaan kita? Sebab itu, bila mati ini tazkirah. Daripada siapa? Daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi sebut dalam sepotong hadis, kuntu nahaitukum an ziyaratil qubur fazuruha fa innaha tuzakirul maut. Dulu aku melarang kamu menziarahi kubur, khususnya perempuan pada ketika itu, kerana perempuan-perempuan Arab jahiliah ketika mana ada apabila matinya seseorang, lalu dalam keadaan itu dia akan menangis, menjerit, menarik-narik rambut, memukul-mukul pipi, mengoyak-ngoyak baju, tanda sedih di atas kematian orang yang dikasihi. Nabi larang. Lalu kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebut fazuruha. Sekarang kau pergilah ziarah kubur. Sesungguhnya ziarah kubur mengingatkan kamu kepada akhirat. Fa innaha tuzakirul akhirah. Dalam riwayat yang lain, fa innaha tuzakirul maut. Ingatkan kepada kamu kematian, ingatkan kamu kepada hari akhirat. Jadi 10 perkara yang saya bacakan itu merupakan kata-kata daripada Ibrahim bin Adham tu tadi, yang lahir pada 100 Hijrah, yang meninggal pada 165 Hijrah. Tentang apa? Tentang apa yang disebutkan sebagai perkara yang menyebabkan doa terhalang pada aspek apa? Pada pandang sisi orang yang berdoa. Jadi kalau kita ambil tadi, kaitkan dengan inna rahmatallahi, sesungguhnya rahmat Allah itu dekat, qarib kepada siapa? Qaribun minal muhsinin, dekat kepada orang yang muhsin. Maka itulah beberapa perkara yang boleh kita kaitkan. Betapa ketatnya syarat yang disebut oleh Ibrahim bin Adham, orang yang muhsin, yang boleh menyebabkan doanya itu apa dia? Diterima oleh Allah, dekat dengan Allah, tajam doanya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Allahu akbar.